orang tengok. Makan berdiri pun walaupun tak berdosa, tapi kalau orang tengok leceh. Hati kita kena tanya kepada hati. Tanya kepada hati. Tak, kita tak puasa orang kalau tengok kita seronok, benda tu tak baik lah. Kan? Hadirin rahmatullah, mudahnya seperti itu. Tapi jangan ambil mudah lagi dalam hukum bertanya kepada hati. Ulama kata kepada kita, apabila suatu benda yang kita ragu, hak pertama sekali ialah tanya kepada ulama. Hak tu soalan, hak tu yang paling tepat. Tanya kepada ulama. Tanya kepada orang yang dipercayai ilmunya dan dipercayai bahawa dia siqah, wara' dan dia boleh harap dengan amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu tanya. Tapi kalau kita tanya orang, ragu, ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, ragu, kita pun pening kepala. Pening kepala tu hak tanya hati tu. Di situ. Sebab tu saya nak sebut kepada tuan-tuan, bila berhajat seorang Muslim tanya kepada hati dia, siapa dia? Hak orang kena tanya pada hati ni siapa dia? Pertama, indama la yajidu man yaftihi fil mas'alah. Pertama, dia tanya kepada hati dia bagi orang yang dia tak jumpa sesiapa untuk tanya tentang fatwa ataupun tentang masalah tersebut. Kan? Dia duduk di satu tempat yang dia payah nak berhubung dengan orang. Maka ketika itu hati dia kalau fitrah yang baik, boleh tanya pada hati dia. Kan? Jangan kita ada buat tak apa. Maksudnya fitrah yang baik ni apa? Dia dipandu oleh ilmu lah. Dia ada pengajian, dia ada asas-asas dan sebagainya. Kalau macam tu tuan-tuan, rosaklah kita. Orang hak duduk sesat lama mana lah, yang tidak sampai dakwah Islam dan sebagainya, dia kata dia memang dia tanya hati dia tenteram dengan benda tu. Orang tak boleh, itu tak boleh buat hujah. Maksudnya hati yang dipandu dengan fitrah yang benar. Maksudnya dia ada dah ilmu, dia ada asas dan sebagainya, tanya ketika itu. Kalau dia tidak ada jumpa siapa yang memberi fatwa kepada dia, maka ketika itu dia berfatwalah dengan hati dia sendiri. Hak mana yang tenteram, itu adalah kebaikan. Hak mana dia tak seronok, dia rasa ragu, itu maksudnya itu adalah kesilapan ataupun kejahatan. Kalau dia ragu dalam hati, itu adalah kesilapan. Yang kedua, indama tata'arad ladaihi al-fatawa min ahli al-ilmi wa kulluhum mawthuq ladaihi. Dan tata'arad berlaku perselisihan di kalangan orang ahli ilmu yang boleh dipercayai. Orang hak ni pun kita boleh percaya, ilmu dia nampak hebat, kan, dengan warak dia, dengan ilmu dia, dengan apa semua hak dia boleh pakai. Tapi dia bagi macam ni satu fatwa, orang ni dengan ilmu dia, dengan warak dia apa semua, sifat yang sama, pandangan yang berbeza. Kita yang celahu. Hak itulah yang tanya kepada hati, mana satu pandangan yang lebih mententeramkan jiwa kita, ambil pandangan tersebut. Ataupun yang ketiga, ada orang fatwa, tapi orang fatwa ni tak boleh pakai. Maksudnya apa? Maksudnya dari sudut warak dia tak warak. Misalnya tuan-tuan, hadirin rahmat Allah sekalian, hukum onani. Ada sebahagian ulama yang mengatakan dia dibolehkan. Sebahagian ulama, tapi jumhur dengan pandangan yang ramai dan yang kuat kata tak boleh, haram, tak boleh. Ada pandangan yang kata boleh, tapi pandangan ini syar, pandangan yang agak pelik. Tapi dia tak keluar lagi daripada kerangka khilaf di kalangan para ulama. Walaupun yang kuat dan yang paling ramai menyatakan bahawa tak boleh, haram, tapi ada sebilangan kecil yang kata boleh, bukan sunat. boleh ni tak buat tu tak ada cerita dosa, tak ada cerita pahala. Walaupun ada, tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, kita pergi tanya orang yang merapu, orang walaupun balik Azhar ke, balik Syria ke, nampak kemahiran, tapi dia ni pelaku, dia pun suka buat, nampak kan? Maksudnya dia ni pun tak boleh nak harap. Tuan-tuan, kita pergi tanya fatwa dia kata boleh, pandangan ulama kata boleh dan sebagainya. Ya betul lah, kata boleh, ada sebahagian yang kata boleh misalnya. Tapi ketika itulah tuan-tuan yang kita balik tanya hati kita. Pasal apa? Fatwa dia pun tak apa nak boleh kemas. Pasal apa? Pasal dia ni bukan jenis orang warak, bukan orang yang boleh dipercayai akhlak dia. Maka baik kita suruh pegang pandangan dia, kita berfatwa kepada hati kita yang bersih sendiri. Tuan-tuan, kalaulah orang tahu benda tu kita buat, tuan, agak-agak orang seronok ataupun bagaimana, tuan-tuan, benda tu maksudnya daripada sudut kita tanya kepada hati kita sudah memberi fatwa bahawa benda tu adalah
haram, benda yang tidak boleh, kan, tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi hak ni 3 keadaan yang nak tanya kepada hati. Kata Ibnu Qayyim, la yajuzul amal bimujarrad fatwa al-mufti idza lam tatma'inna nafsuh. Tidak boleh semata-mata tanya kepada hati. La yajuzul amal bimujarrad fatwa al-mufti idza lam tatma'inna nafsuhu wa haka fi sadrihi min qabulihi wa taraddada fi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam istafti qalbak. Tak cukup memadai kita tanya orang, habis kita tanya orang, tanya balik kepada hati, hak mana yang kita tenteram dengan pandangan tersebut, yang lebih dekat dengan jiwa kita, itulah yang kita pegang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ada ilmu, orang yang cerdik, ulama dulu kalau kamu tak tahu sesuatu. Tanya fatwa ni apa dia? Untuk memilih saja, bukan untuk berhukum. Tanya hati hanya untuk berhukum, hanya untuk mententeramkan hati, bukan untuk menghukum. Boleh tak boleh, haram ke apa, hak tu kena tanya kepada orang yang berhukum, iaitu orang yang ada otoriti, ulama ataupun siapa sahaja, mufti dan sebagainya. Mereka ada fatwa, mereka ada kuasa untuk keluarkan suatu hukum. Mereka lah yang patut kita pegang. Tapi apabila fatwa sudah dikeluarkan, fatwa ini tuan-tuan, kalau sepakat fatwa yang sama, maka hati kita tenteram manapun, terus dia ikut hati. Dia kata fatwa ikut hati juga adalah. Bila ulama berselisih, maka ketika itu barulah silakan nak tanya kepada hati, silakan. Tapi kalau ulama dah sepakat, hak tu tak ada lagi tanya pada hati, kita pegang dengan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ulama apabila kamu tidak tahu tentang sesuatu perkara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya rasa cukuplah 2 hadis yang kita ambil pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang baik daripada kita menilai ataupun meneliti pesanan-pesanan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tuan-tuan hadirin rahmatullah sekalian, saya buka kepada satu 2 soal. Ya. Ya. Orang tu dia dakwah diri dia berhutang dengan kawan tu. Kawan tu pula dia tak mau terima hutang, pasal dia kata dia tak berhutang. Tak ada hutang apa kan? Kena sama-sama kena. Duk sekali dia tak ambil tak boleh saya hutang, ambil juga saya. Okey. Kita mati lah. Baiklah, hadirin rahmatullah sekalian, dalam keadaan macam ni wallahu a'lam. Tambah bagi dua orang yang bagus. Dua orang yang warak. Kalau jumpa alhamdulillah lah. Maksudnya dua orang ni orang yang sungguh berhati-hati dengan reta benda dia. Dirham dia, kupang dia cukup berhati-hati, takut terambil hak orang yang lain. Baiklah tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, 2 orang ni bagi kita cadangan, kita cadangkan kalau dua-dua orang itu dari satu pihak nak bayar, satu pihak tak mau terima, maka kita cadangkan cara damai lah, cara suluh. Apa dia cara suluh? Maksudnya kita buatlah sama-sama halalkan. Maksudnya daripada pihak dia halalkan, daripada pihak kita halalkan. Tak ambil duit, selesai. Kalau boleh selesai dengan cara suluh damai macam tu, maksudnya kita buat kosong-kosong, kita halal lah masing-masing. Kalau betul ada hutang kamu kepada aku, kalau betul sepatutnya aku terima duit kamu, kalau betul dua-dua pandangan ni, sama ada pandangan kamu ataupun pandangan aku, orang yang dakwa kata dia ada hutang dengan kita, ataupun kita yang dakwa dia tak berhutang dengan kita, pasal dua-dua tak mau berpegang dengan duit tadi, kita cadangkan sama-sama halal, supaya selesai masalah. Okey, dalam keadaan yang macam ni, bila orang yang menghutang, orang yang berhutang dengan orang yang dituntut hutang tadi, ataupun orang yang nak dibayar hutang tadi, bila dua-dua pihak secara zahir sebut dengan lidah dia masing-masing,
Maksudnya sama ada nak disokong dengan tulisan tangan atau sebagainya, itu terserahlah. Tapi apabila sudah dibuat penyaksian, dua-dua orang sudah buat zahir cakap mereka, maka ketika itu hutang memang selesai daripada dua-dua pihak. Apa maksud selesai? Lepas daripada ni dia teringat sungguh bahawa memang dia pernah bagi hutang kawan tu. Kan? Dia teringat sungguh, oh sungguh aku bagi hutang kat dia. Tuan-tuan, dia tak boleh nak minta balik dah. Jadi dalam keadaan yang macam tu kita cadangkan supaya dua-dua buat halalkan masing-masing, daripada pihak masing-masing halalkan, supaya isu tu dia tak berlarutan lah. Kan? Kalau tidak, dah selesai misalnya, dia kata dia tak mau terima, kawan tadi pun balik dia teringat lah, betul hutang, dia pergi tuntut balik, kawan tadi tak mau bagi pula. Jadi susah keadaan pula. Jadi kita cadangkan yang pertama dari sudut untuk jaga dalam tempoh yang panjang, ataupun lepas daripada ni kok anak-anak tahu pula kan, jadi kacau, maka buat suatu penyaksian ataupun akad ataupun apa sahaja secara lisan ataupun secara bertulis yang terang bahawa dua-dua pihak sudah bebas daripada hutang. Orang had dia menafikan hutang dia, orang nak bayar kat dia tadi, memang dia kata dia tak ada apa. Orang had nak bayar hutang pun dia kata kawan tadi dah halalkan kepada dia dan sebagainya. Jadi dari sudut tu dua-dua pihak ini, maksudnya hutang itu tidak akan berlarut sampai bila-bila dan tidak akan jadi kes-kes yang lain pula. Jadi hadirin rahmati Allah sekalian. Yang kedua, kalau dia paksa terima juga, dia tak ambillah. Kita bolehlah ambil kalau dengan anggap dia sebagai hibah. Anggap sebagai hibah, sebagai pemberian kepada dia. Kita terang pada dia, kamu tak ada hutang, aku boleh terima dengan hibah. Terima dengan hibah ni maksudnya apa? Terima dengan sebagai pemberian saja, dengan cenderah hati, dengan pemberian.